dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang dikasihi sekalian. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas pembelajaran secara maya. Okey, bersama dengan saya iaitu Cikgu Khairi dalam kelas Prinsip Akaun tingkatan 5. Okey, so sekarang ni kita dah berada di bulan yang ke-6 iaitu bulan yang ke-6 pada minggu yang pertama. Okey, so pada bulan 6 kita akan masuk bab yang kelima di bawah tajuk perakaunan untuk syarikat berhad menurut Share. Okey, so kelas kita stay lagi iaitu pembelajaran secara maya. Okey, di mana pelajar perlu melihat video yang diberikan oleh guru dan selepas itu sebarang persoalan ataupun pertanyaan kamu boleh WhatsAppkan dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Dan jangan lupa like page MMTC untuk sebarang maklumat. Okey pelajar, so cikgu harap kamu dah bersedia dengan modul masing-masing untuk pembelajaran pada hari ini. Okey, so kita akan masuk iaitu subtopik yang pertama pada hari ini pada halaman yang kedua pada modul kamu. Okey pelajar, dah bersedia? Okey, jom kita mulakan. Okey, so hari ini cikgu akan terangkan masuk iaitu pengenalan. Okey, so kita akan terangkan iaitu berkaitan dengan pengenalan. Okey, cikgu akan iaitu pengenalan kepada syarikat berhad menurut Share. Okey, so pada bulan ini cikgu akan terangkan macam mana kita terbitkan saham dan terbitkan share. Okey, so untuk hari ini cikgu akan terangkan iaitu berkaitan dengan pengenalan dahulu, iaitu pengenalan kepada syarikat berhad menurut Share. Iaitu syarikat berhad merupakan milikan perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu yang tanggungannya terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Itu merupakan syarikat berhad. Syarikat berhad dia merupakan milikan perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu. Maknanya sekumpulan individu yang tanggungannya ialah terhad kepada jumlah modal yang diterbitkan sahaja. Penubuhan iaitu penubuhan dan pengawalan syarikat berhad tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016 ya. Okey, prosedur penubuhan syarikat berhad lebih rumit dan melibatkan pelbagai jenis dokumen ya. Okey, kita tengok satu persatu iaitu perlembagaan syarikat. Okey, perlembagaan syarikat merupakan dokumen yang mengikat syarikat pengarah dan pemegang share. Jika syarikat tidak mewujudkan perlembagaan syarikat, sebarang perselisihan yang berlaku perlu diselesaikan menurut Akta Syarikat 2016 ya pelajar. Okey, kandungan perlembagaan syarikat yang pertama yang ada dalam kandungan tersebut, tujuan penubuhan syarikat. Kenapa kita tubuhkan syarikat tersebut? Okey, kuasa dan tanggungjawab lembaga pengarah. Seterusnya ialah cara pembayaran dividen dan juga segala pengurusan dan pentadbiran syarikat. Okey, kita tengok yang pertama ialah ciri-ciri syarikat berhad. Apa ciri-ciri syarikat berhad? Okey, yang pertama ialah liability perniagaan dia ialah terhad. Yang kedua, entiti berasingan. Matlamat ialah untuk mendapat keuntungan maksimum, hayat berterusan dan juga dasar dan hala tuju syarikat ditentukan oleh ahli lembaga pengarah. Itu merupakan ciri-ciri syarikat berhad. Okey, boleh? Ada 5 ciri dia. Okey, kita pergi kepada halaman yang berikutnya iaitu pada halaman yang ketiga. Okey, kita akan masukkan iaitu jenis-jenis syarikat berhad. Okey, apa yang ada jenis syarikat berhad ni? Okey, syarikat berhad dia terbahagi kepada dua jenis iaitu syarikat sendirian berhad dan juga syarikat awan. Okey, syarikat awan berhad ya. Okey, bilangan ahli syarikat sendirian berhad ialah 2 hingga 50 orang. Manakala syarikat awam berhad dia mempunyai ahli 2 hingga tiada hak maksimum. Okey, boleh pelajar? Okey, share syarikat sendirian berhad dia ditawarkan hanya kepada seorang persendirian, tetapi share keutamaan ditawarkan kepada orang awam.
Okey, harga share syarikat awam berhad disenaraikan dan diniagakan di bursa saham sahaja. Hanya laporan kewangan syarikat awam berhad perlu disiarkan kepada orang awam. Okey, faham pelajar? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada jenis modal. Apa yang melibatkan jenis modal dalam kita terbitkan saham ni? Okey, modal sebuah syarikat berhad diperoleh daripada terbitan share. Kalau kita terbitkan share, kita akan ada modal. Okey, sebab tu kita kena terbitkan share sebab kita dapatkan modal ya. Okey, harga se-share ditentukan oleh lembaga pengarah syarikat berdasarkan nilai sebenar syarikat. Okey, harga share boleh berubah bergantung kepada prestasi syarikat lah. Okey, iaitu modal ni ialah bilangan share, kita akan darab dengan harga se-share tu berapa. Okey, jenis modal share iaitu share biasa dan juga share keutamaan. Selalunya dua ni lah ada. Okey, untuk share biasa berhak mengundi dalam mesyuarat agung dan kadar dividen tidak tetap bergantung kepada keuntungan syarikat. Menerima dividen hanya selepas pemegang saham keutamaan, tidak menerima tunggakan dividen, tidak diberi keutamaan dalam tuntutan balik modal sekiranya syarikat dibubarkan. Okey, manakala untuk share keutamaan dia tidak berhak mengundi dalam mesyuarat agung kadar dividen tetap dan juga menerima dividen terlebih dahulu. Ada tunggakan dividen dan ada keutamaan dalam tuntutan balik modal sekiranya syarikat dibubarkan. Okey, faham pelajar? Okey, untuk hari ini cikgu akan terangkan kat situ saja iaitu jenis modal. Okey, pada minggu hadapan cikgu akan masuk itu macam mana kita nak terbitkan share. Okey, boleh pelajar? So, cikgu harap kamu faham atas penerangan cikgu. Okey, selepas itu nanti cikgu nak kamu buat latihan dalam modul ni ya. Dalam page yang kedua dan juga page yang ketiga. Okey, boleh pelajar? Okay, cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu ni dan sebarang persoalan atau mana yang kamu tak faham soalan yang cikgu berikan, kamu bertanya dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey pelajar, so cikgu akan akhiri kelas kita di sini saja untuk minggu yang pertama pada bulan Jun ini. Okey, cikgu sudahi dengan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak ada pun. Kau yang record kan? Mana penatnya? Hey, penatnya aku dah belajar dah. Kat mana simpan tu?
je lah aku record.